A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersiaran pada pagi ini semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, dan tajuk yang cukup menarik bagi edisi pada hari ini, Isnin 4 Oktober bersamaan dengan 28 Safar 1443 Hijri, kami bawakan kepada anda topik ibadah 7 perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita bicarakan topik pada hari ini melawat orang sakit dan mengiringi jenazah. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton, kita bawakan sebagaimana biasa ke studio pada pagi ini bintang ilmuwan tetamu undangan kita, Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Dan selamat hari lahir. Alhamdulillah. Moga panjang umur, murah rezeki. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Tak ada kek hari ni Ustaz. Alhamdulillah. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan untuk topik kita pada pagi ini Ustaz, boleh sebagaimana biasa hantarkan soalan, hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan komen anda ataupun soalan ke laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang menonton menerusi FB Live. Dan jangan lupa kita bersiaran juga serentak menerusi TV3 dan juga TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan. Dan alhamdulillah Ustaz, untuk mukadimah topik panjang tajuk kita pada hari ini Ustaz, topik ibadah 7 perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawat orang sakit dan mengiringi jenazah. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz di TV3 dan TV9 insya-Allah. Dan saya juga berharap kepada sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Salih Ala Semat Facebook, supaya kita dapat mengambil manfaat ini sebaik-baiknya untuk kita bersedekah subuh dengan kita menyebarluaskan, kita ketik butang share kan, Salih Semat, supaya orang lain pun dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang akan kita bincangkan pada pagi ini insya-Allah, berkaitan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Bara bin Adib radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami dengan 7 perkara. Bi'iyadatil marid, yang pertamanya ialah melawat orang-orang yang sakit. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina wa tiba'il janaiz, yang keduanya ialah salli ala sayyidina Muhammad, mengiringi jenazah perkuburan. Kemudian wa tashmitil atis, yang ketiganya ialah salli ala sayyidina Muhammad, mendoakan orang-orang yang bersin. Kemudian wa nasrid dhaif, yang berikutnya ialah salih ala Muhammad, membantu ataupun menolong orang-orang yang lemah. Kemudian wa'aunil mazlum, menolong ataupun membantu orang-orang yang dizalimi. Wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Dan wa ibraril muqsim, iaitulah salih ala Muhammad, menunaikan sumpah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Jadi tuan-tuan, ada 2 perkara yang nak kita bincangkan daripada 7 perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai umat dia ataupun sebagai orang-orang yang saleh. Iaitulah salih asy Muhammad, kita nak bincang tentang yang pertamanya iaitu melawat orang sakit, yang keduanya ialah mengiringi jenazah. Antara akhlak mulia yang sangat dituntut dan diperintahkan oleh Nabi SAW kepada umat dia ialah untuk menziarahi sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang sakit dan juga untuk kita mengiringi jenazah. Di antara tujuan dia ialah salih ala Syekh Muhammad, kalau orang tu sakit, kita akan membantu untuk meringankan kesakitan dia. Bukanlah dengan maksud menyembuhkan dia. Tetapi salih ala Syekh Muhammad, apabila orang yang sakit, dia mengharapkan antara dia ialah perhatian manusia dekat dia. Bayangkan kalau kita sakit tapi kita duduk sorang-sorang, siapa pun tak boleh ziarah. Siapa pun tak ziarah. Cuma orang sekarang ni ziarah orang ni melalui secara maya. Secara maya, sebab tak boleh nak pergi ziarah pasal Covid apa sebagainya. Paling tidak ada juga orang bertanyakan khabar. Betul. Maka tanya khabar, mendoakan itu membantu untuk dia sedikit tenang hati dia. Bila tenang hati dia, dia akan bersikap lebih positif dan dia akan membantu kepada penyembuhan. Betul. Di antaranya salih ala Syekh Muhammad. Jadi itu tujuan dia, dapat menghiburkan hati dia, salih ala Syekh Muhammad dan sebagainya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan menjenguk muslim yang sakit, terutamanya daripada kalangan ahli keluarga kita, boleh membawa kepada hukumnya wajib. Salih ala Syekh Muhammad. Kerana kita telah menunaikan hak seorang muslim kepada seorang muslim yang lain. Salih ala Syekh Muhammad. Ini berlaku umum, sama ada orang yang sakit itu adalah anak-anak maupun orang kanak-kanak ataupun orang dewasa ataupun lelaki ataupun wanita, kaum kerabat ataupun tidak. Dan hanya sahaja jika yang sakit itu adalah kaum kerabat, maka kewajipannya ataupun tuntutannya lebih ditekankan. Manakala kepada orang-orang yang meninggal dunia, apabila kita menziarahinya dan kita mengiringi jenazahnya, yang pertamanya ialah mahu kita membantu untuk mempermudahkan urusan pengkebumian mayat tersebut. Yang keduanya, subhanallah, kita meredakan dia panggil apa tu, kegelisahan ataupun kesedihan yang dialami oleh ahli keluarga salih semak yang telah kehilangan orang yang dikasihinya. Bila kita pergi ziarah, kita bertanyakan khabar, kita mengucapkan takziah, menunjukkan bahawa subhanallah ada yang mengambil berat tentang keluarganya. Kita boleh bayangkan kalau langsung tak ada siapa pergi ziarah, macam mana perasaan ahli keluarganya tersebut. Maka itu di antaranya. Dan yang paling penting daripada di antara keduanya ialah kita sendiri mengambil iktibar dan pengajaran atas apa yang berlaku kepada saudara kita itu untuk kita, supaya kita dapat bermuhasabah diri dan berubah kita untuk menjadi yang lebih baik. Kita tengok orang yang sakit itu, subhanallah, dia terlantar, masya-Allah, sedangkan dulu dia sangat terkenal dengan orang yang sangat kuat. Kan, sebagai contoh, orang yang keluar, saya pernah pergi ziarah Da'i Anas, seorang pakcik yang subhanallah dia duduk terlantar, dia stroke. Pergi ziarah, keluarga dia panggil, tolong Ustaz doakan apa sebagainya. Saya tengok dekat depan tu ada sebuah motor yang parking, motor pakcik tu. Dia sentuh hati saya. Ya Allah, pakcik ni setiap hari naik motor ni pergi beli makanan untuk anak-anak dia, lepas tu keluar pergi kerja, pergi salih alaihi wasallam, kelapa sawit, kuat tubuh badan dia. Tiba-tiba dia terlantar sakit macam tu. Waktu tu kita muhasabah diri. Ingatlah Nabi kata 5 perkara sebelum dia datangnya 5 perkara, di antaranya ialah sihat sebelum sakit. Ni melihat kepada orang sakit membawa muhasabah kepada diri kita ni. Apatah lagi kita melihat kepada kematian. Betul. Kalau kita hanya melihat kepada jenazah yang terbaring, mungkin kesannya sedikit kurang. Walaupun ada kesan, ya Allah, meninggal dah dia, Masya Allah, hari itu dia macam ni. Tapi bila kita pergi sampai ke kuburan, kita tengok sendiri macam mana jenazah itu dimasukkan ke dalam liang, mungkin waktu tu subhanallah dia lebih menyentuh hati kita dan memberi pengajaran yang lebih besar kepada kita. Maka Nabi SAW suruh bukan sekadar menziarahi, tetapi menyolatkan dia, bahkan mengiringi dia sampai ke tanah perkuburan. Sebab impak dan kesan kepada apa yang kita lihat itu akan memberi kesan yang lebih besar dalam kehidupan kita untuk kita berubah menjadi lebih baik. Mungkin itulah sedikit pada mukadimah yang akan kita bincangkan nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada saya dan kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan jazakallah khair Ustaz. Satu mukadimah ataupun pembukaan topik yang cukup menarik dan luar biasa, dan kita dah pun ada soalan yang pertama Ustaz menerusi sahabat Facebook kita untuk kita raikan pada pagi ini. Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, apakah yang perlu dilakukan
apabila kita mendengar berita saudara mara, kenalan dan jiran yang sedang sakit, adakah perlu segera kita menziarahi mereka? Dan yang kedua soalannya Ustaz, adakah perlu kita mengangkat tangan berdoa ketika menziarahi orang yang sakit atau hanya mendoakan di dalam hati sahaja? Dan adakah sunat kita menghadap kiblat ketika berdoa apabila menziarahi jenazah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i, biar tahu jangan keliru. Itu soalannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Ana Karnina, Masya Allah, nama Masya Allah, Subhanallah, macam tajuk lagu. Saya ucap terima kasih atas soalan yang sangat baik tadi ni. Masya Allah, saya cuma ada 2 soalan. Apa yang kita kena buat bila kita dengar sahaja satu musibah berlaku kepada adik saudara, adik-beradik kita ke, keluarga kita ke, sahabat handai kita ke? Allah sebut dalam Quran, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salih ala Sayyidina Muhammad yang kita perlu sebutkan bila kita mendengar apa-apa musibah. Kita kata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Tapi kita ni biasa kalau kita dengar macam tu, kita kata orang tu mati dah. Saya pernah dulu Da'i Anas mengajak Quran. Kita mengajak Quran, reti-reti takat-takat tu je lah. Lepas tu ada makcik-makcik bakat-bakat baca seorang satu muka. Ada seorang makcik kata, Ustaz, saya nak minta baca dulu nah Ustaz. Pasal apa? Sebab anak saya ni nak kena bawa pergi klinik demam. Saya pun kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata apa? Hei, tak mati lagi lah Ustaz. Sebab kita punya perception bila sebut kata inna lillahi tu mati. Tak. Hatta kata ulama, terputus tali kasut pun, terongkai tali kasut pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perkataan pertama yang patut keluar daripada kita bila kita mendengar apa-apa bentuk musibah. Kemudian subhanallah, salih ala Sayyidina Muhammad, seandainya tidak ada halangan kepada kita, dan apatah lagi seandainya dia itu merupakan saudara ataupun kerabat kita, ahli keluarga kita, maka bersegeralah untuk pergi menziarahinya. Keluar, pergi segera, sebab kita memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut, haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang Muslim kepada seorang Muslim yang lain ni ada 6, kata Nabi SAW. Ni hadis yang lain. Tadi hadis riwayat Bukhari, yang ni hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, sallallahu ala sayyidina Muhammad, qila mahunna ya Rasulullah. Apakah 6 itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu dengannya, maka ucapkan salam ke atasnya. Wa idza da'aka fa ajibhu. Bila dia mengundang kamu, maka kamu penuhilah, kamu datanglah. Jika wa idastan sahaka fansah lahu. Bila dia minta nasihat, engkau nasihatilah dia. Apabila dia bersin, ucapkanlah alhamdulillah dan balaskan dengan doa yarhamukallah. Apabila dia sakit, kata Nabi SAW, wa idza marida fa'udahu. Bila dia sakit, maka ziarahilah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Bila dia meninggal, maka hantarlah jenazahnya ke kubur. Maka ini perintah daripada Allah SWT untuk kita segera pergi menziarahi kepada saudara-saudara kita sakit, terutamanya daripada kalangan ahli keluarga kita sendiri. Habis ditanya pula tadi, yang kedua, macam mana cara nak doa? Nak pegang ke tangan dia ke, nak angkat tangan ke, menghadap ke arah kiblat ke, sebagainya. Mari kita tengok sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuntutan kita bila kita pergi ziarah orang sakit, dia antara perkara yang sallallahu alaihi wasallam dituntut kepada kita untuk kita melakukan ialah kita mendoakan dia. Kita mendoakan dia. Antara doanya ialah sallallahu alaihi wasallam macam mana Nabi SAW baca doa tu, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wahai Tuhan, bagi sekalian manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah dia, engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu jua, sesuatu kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang penyakit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ataupun Nabi SAW pun pernah menyebutkan, la ba'sa tuhurun insya-Allah. Jangan risau, tak mengapa, semoga penyakit ini membersihkan doamu, insya-Allah. Cakap yang baik-baik waktu tu. Sebab Nabi SAW sebut tentang Allahumma salli ala Muhammad, bila kita berjumpa dengan orang sakit, kata Nabi SAW, maka berkatalah perkara-perkara yang baik, kerana para malaikat akan mengaminkan setiap yang kamu ucapkan, kata Nabi SAW. Fa innal malaikata ya'minuna ala ma taqulun.
Malaikat-malaikat semua mengaminkan perkataan-perkataan atau perkataan kita yang baik bila kita menziarahi orang yang sakit. Pi angkat tangan baca doa. Adapun menghadap kiblat ke pegang tempat sakit, itu di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh pegang. Kalau dia rasa tak selesa, jangan duk pegang dia. Kemudian menghadap ke arah kiblat itu salah satu daripada adab ketika berdoa. Mengangkat tangan juga adab ketika berdoa. Maka nak menghimpunkan adab-adab ini supaya doa kita dimakbulkan, itu terlebih baik. Kita duduk dia, menghadap ke arah kiblat, angkat tangan, ni aku nak doa sikit kat kamu ni. Mudah-mudahan Allah terima. Ya Allah, Kau berilah kesembuhan pada dia, walau kita tak erti nak hafaz, kita tak hafaz doa-doa bahasa Arab tadi, bacalah dalam bahasa Melayu. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit dia, ya Allah, berilah kesihatan kepada dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Bercakap dengan bahasa-bahasa yang baik yang memberikan ketenangan kepada dia. InsyaAllah, mudah-mudahan para malaikat pun mengaminkan. Dan jangan lupa, jangan berhenti setakat tu. Balik ke rumah nanti, tanpa pengetahuan dia, angkat tangan doa lagi. Doa lagi. Belah-belah malam, angkat tangan doa. Sebab Nabi SAW sebut di antara doa yang sangat makbul dan tidak ditolak oleh Allah ialah doa seorang saudara kepada saudaranya yang lain tanpa pengetahuan dia. Jangan cerita kat dia. Doa tu malaikat yang menjaga kita akan mengaminkan, dan malaikat tu pula akan amin pula kat kita. Lepas tu esok tak payah lu telefon dia. Waalaikumsalam. Ni macam mana perasaan hari ni? Okey tak okey? Dia kata alhamdulillah hari ni rasa sembuh dah, elok lega sikit. Alhamdulillah. Itulah semalam ku doa kat hang bukan main lagi, dia cerita. Dia cerita pula. Dalam tahajud ku sebut dalam namamu. tahajud ku sebut namamu, dia kata subhanallah. Maka tuan-tuan, tu di antara ada adab berdoa bila kita bertemu dengan saudara kita yang sedang sakit, insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Fadil Ustaz dan juga saya penonton, sedikit info untuk para penonton. Jika anda ingin menonton Tanya Ustaz secara langsung dan juga video-video menarik mengenai soal jawab agama, jadi anda boleh memuat turun aplikasi Waktu Solat Malaysia di Apple Store dan Google Play Store. Jadi sebar luaskan dan jangan lupa muat turun. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Jadi kita nak berehat seketika Ustaz. Kembali selepas ini dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar untuk sama-sama kita berbicara topik ibadah, 7 perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawat orang sakit dan mengiringi jenazah. Dan Fadil Ustaz, kita nak teruskan lagi perbincangan topik kita pada pagi ini dengan kita meraihkan soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita, Mas Rifah Nur Jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah amalan menziarahi orang sakit merupakan amalan yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam, dan sikap mementingkan diri sendiri dengan tidak mengambil tahu itu adalah bertentangan dengan sunnah baginda Nabi SAW? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Itu soalannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wala. Mas Rifah Nur Jama'in, terima kasih atas soalan. Bagi pihak sahabat-sahabat kita yang lain yang menyaksikan melalui kaca TV dan Facebook, insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Baik, subhanallah, Ustaz Muhammad, menziarahi sahabat-sahabat kita ataupun saudara-saudara kita yang sakit itu bukan semata-mata salli ala sayyidina Muhammad untuk kita memenuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang pada kamu hendaklah kamu tinggalkan, dan apa yang aku perintah pada kamu hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Dan merupakan menziarahi orang sakit merupakan salah satu daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena ikut. Bila Nabi SAW perintah, maksudnya ada ganjaran dia yang Allah akan kurniakan kepada kita. Sesuai pula dengan sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam At-Tirmizi, hadis sahih, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man ada maridan aw dhara akhan lahu fillahi nadahu munadin an tutibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, barang siapa pi ziarah jenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya yang se-Islam kerana Allah,
maka akan ada yang memanggilnya, akan ada yang menyebut namanya. Lalu dia menyebutkan bahawa engkau telah berbuat baik, perjalananmu juga baik, dan engkau telah menyiapkan satu rumah, satu tempat tinggal untukmu dalam syurga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis sahih. Subhanallah. Kalau kita pergi ziarah orang sakit, ada malaikat seru nama kita. Dia puji perbuatan kita. Kamu buat baik ni. Perjalanan kamu ni kamu baik. Dan dia buat dekat kita satu statement yang sangat akan mengembirakan hati kita. Kamu sedang menyiapkan rumah kamu dalam syurga. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Nak apa lagi? Tuan-tuan, subhanallah. Yang kedua, adakah dengan kita tak mengambil berat tentang orang lain yang sakit ini, orang-orang yang disebut sebagai jual ikan? Selfish. Tahu kan? Selfish, jual ikan lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul tuan-tuan. Nabi SAW sebut, Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan, satu ihsan dengan ibadah dengan Allah, satu lagi ihsan dalam muamalah sesama manusia ataupun selama makhluk Allah. Nak mudah faham, bahasa ihsan sesama kita ni ialah macam orang kampung kita kata Da'i Anas, put ourselves in their shoe. Betul. Orang kampung kita sebut itu kan. Kami ni sekampung ni sebenarnya. Bukan sekampung, senegeri. Sallallahu alaihi Muhammad. Letakkan diri kita di tempat orang tu. Bayangkan kalau kita pula duduk pada situasi dia. Tak ada orang tanya khabar, tak ada orang tanya ziarah, tak ada orang datang ziarah, tak ada orang ambil berat, tak ada orang apa-apa yang akan berlaku pada kita. Maka kita akan lebih tertekan, lebih stres, lebih dan kita mungkin akan bertambah teruk apa yang sedang kita lalui. Itu demikian juga sahabat-sahabat kita. Maka subhanallah, untuk menggembirakan hati dia, menunjukkan kita mengambil berat tentang dia, sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kita mengambil perhatian dan sebagainya, kita mendoakan dia, mudah-mudahan membantu kepada kesembuhan kepada penyakit yang sedang dia hadapi. Itu di antara tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin, memenuhi hak seorang mukmin yang lain yang Allah akan kurniakan ganjaran pahala yang sebaik-baiknya untuk kita. Wallahu a'lam. Cuma Ustaz, mungkin sedikit nasihat daripada Ustaz, sebab terkadang bila mana seseorang saudara kita ditimpa ujian ataupun musibah, ada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab datang ziarah tetapi misalnya nak menambahkan lagi beban dan sebagainya. Misalnya jual produk dan sebagainya sehingga orang tu tak mampu. Kan rupanya ingat kan nak bagi free, rupanya tak mampu tak apalah, balik bawa balik beli produk tu. Jadi mungkin sebagai satu bantuan yang kita boleh berikan, bukanlah menambah lagi beban mereka. Sedikit pandangan daripada Ustaz. Betul lah, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, itu di antara adab bila kita menziarahi sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita yang sakit. Allahumma salli alaihi wasallam. Di antara adabnya ialah kita mempermudahkan urusan dia. Betul. Sehingga ke tahap subhanallah, Nabi SAW ulama melarang kita duduk dalam tempoh yang begitu lama. Jangan duduk terlalu panjang. Sallallahu alaihi wasallam ambil waktu dia, waktu yang selesa untuk sallallahu alaihi wasallam dia melayan kita sebagainya. Dia untuk selesa waktu dia, bukan selesa kita. Aku free-nya waktu pukul 6 petang ni, waktu-waktu lain aku tak boleh nak pergi ziarah, aku pergi, bukan waktu kita, tapi waktu dia. Sebab maksudnya macam tu, mempermudahkan urusan dia hingga waktu dia pun kita kena ambil berat. Betul. Bercakap bahasa-bahasa yang baik pun kita kena ambil berat. Apatah lagi nanti aku ni ziarah ni bukan pasal apa. Selalunya orang sakit-sakit macam ni, aku duduk tengok-tengok, dia kata jadi kat seorang tu 2 minggu je. Dia kata betul. Tak lama ni. Dia tak lama, dia kata apa, 2 minggu tu maksud 2 minggu sembuh lah. Bukan apa. Tapi orang tu takut. Cuma aku ada satu produk ni lah. Produk ni hang ambil kalau hang pakai apa semua ni. Dia tak mahal hang sakit-sakit ni, kata jangan berkira-kira dengan duit apa semua ni. Nah, ambil ubat ni hang pakailah dalam harga dia dalam 2,500 je. Dia nak banding dengan hang sakit ni, nilai harga dia tak ada. Tentu jangan bebankan dia. Kalau dalam bab masa pun disebut jangan kacau dia. Lama-lama pun tak boleh, apatah lagi kita memberi kesusahan pada dia dalam bentuk kewangan dan sebagainya. Mungkin apa yang kita boleh buat seandainya kita benar-benar berhajat untuk menolong dia, kita bincang dengan sahabat-sahabat kita yang lain untuk kutip duit seorang sikit,
supaya kita dapat beli produk tu kalau kita rasa produk tu boleh membantu dia. Betul. Nah, ambil ni kami pekat-pekat sedekah, nah ambil lah hang guna. Mana tahu nanti mudah-mudahan hang sembuh biiznillah dengan berkat menggunakan produk ini, Allah memberikan kesembuhan. Mungkin itu cara yang terbaik yang kita boleh buat. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan memberikan satu inspirasi pada kita dan adab-adab yang perlu kita jaga ketika mana kita menziarahi orang-orang yang sakit. Dan berikutnya Ustaz, di talian pada ketika ini kita ada pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Muhammad Jifri Abu Bakar. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ya. Ya, saya pun selalu juga melihat pada orang ni melawat orang sakit ni pada kecil lah. Arwah ayah saya selalu bawa bila orang sakit tenat ni. Ya. Jadi ada segelintir lah Ustaz. Kadang-kadang dia orang ni datang, datang tengok melihat melawat orang sakit, menziarahi orang sakit. Dia tanya lagi Ustaz, sakit apa? Dah tahu orang tu sakit. Kenapa dia tak tanya lagi dah Ustaz? Ya. Jadi kadang-kadang buat kata Dai tadi lah, ada juga yang mulut ni dia tak ada insurans lah Ustaz. Saya ni dulu ada kawan ni 3 hari je kalau macam ni sakitnya. Jadi mulut dia menyakitkan hati orang yang sakit tu lagi. Jadi soalan saya Ustaz, apakah yang bersesuaian yang kita lakukan apabila kita menziarah orang yang sakit? Yang paling patut kita lakukan buat kata Ustaz tu, doakan dia, bukannya menakut-nakutkan dia lagi. Jadi yang keduanya saya nak tanya soalan menziarahi jenazah ni, mengiringi jenazah ke kubur ni. Ada segelintir, bukan semua Ustaz, ada segelintir ni ialah orang yang kita sayang. Jadi isteri ni mengikut jugalah di masa pengkebumian. Apabila dia sampai pengkebumian ni, kadang-kadang orang ni ialah kalau dah wanita ni macam-macam lah yang ada berlaku, cakap itu, cakap ini dan sebagainya. Apakah hukumnya? Apabila si isteri dan anak-anak gadis dia lah, wanita ni, para wanita ni mengiringi jenazah dan masa pengkebumian itu dia melihat sendiri perkara-perkara macam ni. Apa hukumnya Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Soalan cukup menarik, kita akan bahaskan dan juga jawab selepas kita kembali daripada iklan ini. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih atas tontonan anda. Jadi terus tekan butang kongsi, terutama bagi mereka yang menonton menerusi FB Live. Sebar luaskan, kita ajak lagi ramai-ramai untuk menonton siaran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar untuk kita membicarakan topik ibadah, 7 perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu melawat orang sakit dan mengiringi jenazah. Itu topik yang kita bahaskan pada hari ini, dan kita nak menjawab persoalan yang diajukan oleh sahabat pemanggil kita sebentar tadi, Encik Umar Abdul Majid, yang bertanya tentang masalah orang yang suka ziarah orang sakit dengan tidak pandai menjaga adab. Dan juga yang kedua, bagaimana hukumnya isteri dan juga anak-anak yang menziarahi ataupun ikut menghantar jenazah suami dan juga ayah mereka ke kuburan. Dua soalan di situ Ustaz. Baik, Allah Selamat. Saya memetik kalam-kalam ulama yang menghimpunkan adab-adab ketika kita menziarahi orang sakit. Nah, ini pun penting untuk kita ambil berat. Yang pertamanya ialah kita berniat mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Maka kita akan digunakan ganjaran pahala. Pergi ziarah tu niat, ya Allah, aku pergi niat aku ziarah ni sebab nak mengikuti perintah Nabi SAW. Yang keduanya, kita memberikan nasihat agar dia bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi sebut, la ba'sa tuhurun insya-Allah. Kita jangan risau, Allah sucikan, Allah bersihkan dosa-dosamu insya-Allah, kata Nabi SAW kepada sahabat yang diziarahi oleh baginda Rasul SAW. Itu guna perkataan nasihat-nasihat yang baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, bertanyakan kepadanya tentang ibadatnya sebagai contoh. Solat dia macam mana kan sebagai contoh, boleh tak waktu ini dapat solat dengan sempurna ke, sebagainya. Kalaulah dia tak mampu ataupun ada keperluan-keperluan dia yang boleh kita bantu,
Sebagai contoh, dia tak boleh nak guna air sebagainya. Tak apa, kita pergi dapatkan mungkin debu-debu tayamum untuk dia guna sebagainya. Ikhtiar supaya sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin untuk memastikan saudara kita yang lain itu dapat menunaikan ibadah dengan sempurna. Itu pun kita kena ambil berat juga. Kemudian Allah SWT yang berikutnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad ialah menyampaikan ucapan-ucapan yang baik yang boleh menenangkan dan menggembirakan hati dia. Ini pun penting juga, sebut yang baik-baik. Ni aku tengok muka hang ni makin berseri-seri dah lah ni. Walaupun kita tengok macam tak apa dah, makin teruk apa sebagainya. Dia nampak dah merah sikit muka tu sebagainya. Dia rasa seronok, tenang. Kita pun kalau kita sendiri pun ada jumpa orang, ustaz nampak letih je sekarang ni. Dia sebut tu pun kita pun rasa letih tiba-tiba. Kita pun rasa letih. Sebab bahasa orang ni dia sangat memberi kesan sebenarnya. Sebab ustaz nampak segak, Masya Allah, pakai baju pink pula hari ni, dia kata. Makin comel lah. Makin comel pula. Ustaz jangan sebut kata makin gemuk. Jam. Ustaz pantang. Ustaz nampak je gemuk lah ni. Allah, jam keren kita pun. Jumpa orang sakit sebut perkataan-perkataan yang baik-baik. Ustaz Jumat nampak, alhamdulillah nampak makin sihat dah, nampak alhamdulillah, dia pun kata. Jadi perkataan-perkataan yang baik yang macam tu. Ni nampak macam nampak makin pucat lah ni hidung jatuh pula nampak ni. Jam dia lagilah dia susah hati. Jangan sebut perkataan-perkataan demikian. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi menyebutkan bahawa apabila kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa bila kita menyebutkan perkataan-perkataan yang baik kepada orang yang sakit itu, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, disunatkan kepada kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik ketika menziarahi orang sakit, seperti berdoa kepadanya, beristighfar kepadanya, meminta kelembutan dan keringanan kepadanya, serta seumpama dengannya. Itu di antara adab yang kita sallallahu alaihi Muhammad bila kita berjumpa dengan orang-orang yang sakit. Itu di antara adabnya. Adapun subhanallah, soalan yang kedua yang nak kita bincangkan tadi ni sangat penting, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, berkaitan dengan sallallahu alaihi Muhammad, apakah hukum seorang wanita mengiringi jenazah ke perkuburan. Wanita mengiringi jenazah ke perkuburan. Menziarahi jenazah satu hal, mengiringi jenazah ke perkuburan itu satu hal yang lain. Yang kita nak fokuskan ini ialah mengiringi jenazah ke perkuburan. Adapun ulama sallallahu alaihi Muhammad, Islam sangat meraihkan sifat-sifat wanita. Kenal dengan sifat wanita ni. Bila kaum wanita ini dia kehilangan suami ke, kehilangan anak-anak ke, ataupun orang-orang yang dia kasih ke, jiran. Orang lelaki-lelaki, orang perempuan tak sama. Orang perempuan ni lebih sensitif. Ada tendensi dia untuk dia sedih yang melampau, atau melakukan mungkin pengsan ke, mungkin meratap dan sebagainya. Maka di situlah wujud sallallahu alaihi Muhammad, hukum berkaitan dengan sallallahu alaihi Muhammad, bagaimanakah hukumnya seorang wanita? Maka ulama membahaskan sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut, laisa minna, tidaklah daripada galangan kami, man darabal jududi, orang-orang yang menampar-nampar pipinya, mencari-cari baju dan mengikut perbuatan-perbuatan jahiliah. Maksudnya itu yang Nabi SAW tak mau. Video awal pasal apalah, habislah, sebagainya. Nabi SAW tak mau macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Nabi SAW sebut, dan Ummu Atiyah radhiyallahu anha menyebutkan bahawa nuhina an ittaba'il janaiz walam yu'zam alaina, kata Ummu Atiyah, kami yakni kaum wanita dilarang daripada mengikuti jenazah-jenazah ke kuburan, dan baginda tidak melarang dengan keras hal demikian ke atas kami. Hadis tersebut riwayat Imam Al-Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina. Maka ulama membahaskan larangan tersebut sifatnya bagaimana. Ni wanita. Yang pertamanya, subhanallah, pada mazhab kita Imam Asy-Syafi'i dan juga jumhur daripada ulama, hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih maksud makruh tetapi dia cenderung ke arah boleh. Cenderung ke arah boleh. Maksud keharusan cenderung ke arah harus, cumanya perlu menjaga adab-adab. Seandainya dia tidak mampu untuk menjaga dia panggil apa tu, perasaan dia waktu tu, dia terkenal dengan orang yang tidak mampu untuk menjaga perasaan, dia cepat meratap, cepat apa semua sebagainya, maka orang ni sepatutnya tidak boleh untuk pergi ke mengiringi jenazah, sebab dia terkenal dengan sifat demikian. Tetapi kalau taklah orang sekarang ni tak macam tu dah, dah relax dah, tak ada apa-apa semua dan sebagainya, maka kita duduk pada posisi makruh tanzih, ataupun sebagian ulama mengharuskan perbuatan tersebut disebabkan suasana sudah berbeza lagi dah.
Okey, baik, Allahumma salli ala sayyidina makna. Tapi sebagian ulama mengatakan makruh tahrim. Dia antara ulama yang keras, antaranya ialah Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, Salih Ahmad meletakkan makruh tahrim ini makruh yang cenderung ke arah haram. Adapun jumhur ulama termasuk mazhab kita Syafi'i, Salih ala sayyidina Muhammad meletakkan dia sebagai makruh tanzih, yakni makruh yang dibolehkan dah ke arah boleh dah sebagainya. Cumanya isunya ialah wanita yang kematian suami. Nah, ini isu dia. Bila wanita yang kematian suami, sallallahu alaihi Muhammad, dia dilarang untuk keluar, sallallahu alaihi Muhammad, rumah tanpa keperluan yang mendesak. Betul. Adakah mengikuti jenazah suami ke kuburan itu satu perkara yang mendesak? Ya. Maka ulama kata tidak. Tidak. Maka di sini termasuk dalam, sebab bila berlaku sejak kematian suami, maka bermulalah edah 4 bulan 10 hari terhadap dia kepada yang tidak mengandung. Kalau mengandung sampai kelahiran anak lah. Maka tempoh tu subhanallah bermula dah. Dan ulama menyatakan bahawa subhanallah sallallahu alaihi Muhammad termasuk dalam keperluan yang bukan keperluan mendesak, ialah keperluan untuk dia pergi menziarahi, mengiringi pemakaman suaminya. Jadi subhanallah Ustaz, maka ulama-ulama mencadangkan kepada kita supaya untuk wanita yang kehilangan ataupun kematian suami, duduklah di rumah dia dulu. Duduk rumah, jangan ikut kepada itu, yang lebih baik untuk dia, sebab memenuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut, Allahumma salli alaihi, kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami dilarang berkabung, ini mafhumnya, atas kematian seseorang melebihi 3 hari, kecuali berkabung atas kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Kami dilarang bercelak mata, dilarang memakai wangi-wangian dan memakai pakaian berwarna-warni melainkan asbun, yakni sini pakaian wanita Arab. Ketika mandi setelah suci daripada haid, kami dibenarkan menggunakan sedikit minyak wangi. Kami juga dilarang untuk mengiringi jenazah. Ini tercatat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi untuk menerima ataupun mengikuti perintah Nabi SAW ini, dan itulah yang lebih utama. Jangan duk kisahlah orang kata apa. Apalah makcik tu sampai pergi kubur pun tak ikut. Orang bawa suami dia pergi kubur pun tak ikut. Apalah sampai macam tu, sekali dahakanya isteri. Orang kata. Jangan duk kisah dengan orang kata, yang kita kisah apa yang Allah dan Nabi SAW kata dekat kita. Mudah-mudahan kita keluar daripada khilaf tersebut, perbincangan tersebut. Kita patuh perintah Nabi SAW, itu lebih utama dan lebih menenangkan hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Insya-Allah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, dengan izin kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah amalan sunnah ketika mana mengiringi jenazah? Dan apakah ada adat yang kebiasaannya dilakukan oleh orang-orang Melayu tetapi ianya bertentangan dengan sunnah dan juga syariat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ini soalan yang saya kira cantik untuk kita bahaskan. Ya, baik. Allahumma salli alaihi. Bagus soalannya. Subhanallah. Tuan-tuan, ada adab. Sudah pasti ada adab. Yang boleh kita lakukan, yang perlu kita lakukan, Allahumma salli alaihi wasallam, ketika kita mengiringi jenazah perkuburan. Dan mengiringi jenazah ke perkuburan ini merupakan satu amalan yang sangat dituntut oleh Allah kepada kita lakukan. Bukan setakat kita pergi ziarah saja. Ziarah, solat, kemudian iring jenazah sekali ke perkuburan, terutama kepada orang lelaki-lelaki. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, manittaba'a janazata muslim imanan wahtisaban. Siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim kerana iman dan mengharapkan pahala dan balasan, maka wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafru'a min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri. Kata Nabi SAW, maka subhanallah, dia bersama jenazah tersebut ketika disolatkan sehingga selesai kepada penguburannya, maka dia pulang dengan membawa sallallahu ala sayyidina Muhammad ajri biqirataini, dengan 2 qirat pahala.
Maka sahabat tanya, 2 qiraat, 1 qiraat pahala tu besar mana? Kata Nabi SAW, mithlu Uhudin, seperti bukit Uhud. Pahala 1 qiraat tu macam 1 bukit Uhud. Pergi ziarah jenazah orang mati dapat 1 qiraat pahala. Pergi solat jenazah orang mati pula dapat 1 qiraat pahala lagi. Iring jenazah sampai kubur dapat 1 qiraat pahala lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, itulah kelebihan kita pergi menziarahi, menyolatkan dan mengiringi jenazah sampai ke perkuburan. Jadi subhanallah, apa yang kita kena buat? Ada antara ada sebutkan kebaikan-kebaikan si mati, jangan sebut keburukan dan keaiban-keaiban dia. Cukup dah. Tak payah duk cerita dia ni lah tak tutup aurat, mati lagu mana lah. Dia ni lah subhanallah, apa orang suruh pergi masjid tak mau duk pergi masjid, duduk di rumah. Lah ni lah mati kan. Tak payah. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la tasubbul amwat. Janganlah kamu mencaci orang yang telah mati, kerana mereka telah memperolehi apa yang telah mereka usahakan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tak payah. Yang kita sebut ialah sebut perkataan-perkataan yang baik-baik sudah untuk dia. Nah, salli ala sayyidina Muhammad, sebut yang baik-baik saja. Baik, subhanallah sayyidina. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad. Anas cerita, bukan Anas yang ni. Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita, satu jenazah diusung dari satu tempat, lalu orang ramai memuji bahawa itu jenazah yang baik. Allahu akbar. Ya, pasti, berkata Rasulullah SAW pun bersetuju dengan dia. Kemudian dibawa pula satu usangan jenazah yang lain. Orang lain berkata pula, mayat ni jahat. Nabi SAW kata, ya wajib, pasti kena kat dia. Maka berkata Umar Al-Khattab, apakah yang wajib yang dipasti itu Rasulullah? Baginda menjawab, kalau kamu katakan mayat itu baik, maka dia pasti masuk syurga. Kalau kamu katakan si anu itu jahat, dia pula pasti masuk ke dalam neraka. Kamu semua para saksi Allah di muka bumi ini. Tak payahlah kita tak boleh cakap buruk-buruk tentang orang lah. Orang tu dah meninggal dah. Kalau dia buat jahat, dia dengan Allah lah. Betul. Kan sebagainya. Itu dia antara adabnya. Kemudian subhanallah salih semat, jangan berlebih-lebihan dalam kedukaan bila kita menziarahi jenazah. Kita dah sebut tadi ni, tampak pipi, cari-cari baju sebagainya. Yang ketiganya, mendoakan keampunan untuk si jenazah. Ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, di antaranya. Doalah doa kebaikan-kebaikan untuk dia. Tuan-tuan, jangan pula jaga pula macam mana kita menyakiti orang hidup, macam tu kita menyakiti orang mati, ingat. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jangan duk pergi buat benda-benda yang tak sepatutnya. Tuan-tuan nak selfie kat kubur, tak patut saya rasalah. Jenazah duk ada ni, jenazah sedang turun ni, kita pula pergi buat live, tunjuk apa semua sebagainya. Mungkin dia akan, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, mengganggu perasaan dan hati kaum keluarga dia. Betul. Maka kalau nak ambil gambar, jangan ambil gambar melainkan dengan izin daripada ahli keluarga dia. Minta izin. Biar sempat kita nak minta izin apa semua tu. Janganlah tuan-tuan, janganlah. Bayangkan jadi pada ibu dan ayah kita sebagainya, kita buat macam tu. Jaga-jaga adab. Kemudian di antara larangan bila kita menziarahi ke kuburan ialah jangan duduk di atas kubur. Mendengar tazkirah itu sunnah. Nabi SAW bagi tazkirah pada para sahabat waktu duduk dekat menziarahi satu kubur orang Ansar. Nabi SAW cerita, Al-Bara' bin Azib cerita, Nabi panggil para sahabat-sahabat duduk semua depan Nabi, semua tegak kepala kami sebagaimana tunggu-tunggu kayu yang burung bertenggek atas kepala kami. Maksudnya boleh duduk, tapi jaga. Nabi SAW larang duduk atas kubur. Kamu duduk di atas bara api yang membakar pakaian kamu, itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kubur-kubur orang mukmin. Maka Nabi SAW tak bagi. Maka nak duduk boleh, duduk di tempat-tempat yang sepatutnya yang kita buat salih ala semat, supaya dia tidak mencederakan ataupun menjatuhkan salih ala semat, dia panggil apa? Marwah seorang jenazah yang duduk dekat dalam kubur itu. Itu di antara benda yang kita kena ambil berat, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, dan banyak lagi akan kita kongsikan Ustaz. Kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah,
bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar untuk kita berbicara, berdiskusi topik ibadah, 7 perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu melawat orang sakit dan mengiringi jenazah. Yang kita bicarakan pada pagi ini, telah banyak soalan yang kita ajukan, yang kita raikan soalan daripada sahabat kita. Terus menghantarkan ataupun hubungi kami 1-800-88-1677 atau hantarkan soalan anda menerusi komen di laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan kita meraihkan soalan menerusi sahabat Facebook kita, Pak Suli Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah panduan melawat sahabat yang bukan sebangsa dan seagama dan yang bukan mahram? Adakah ianya perlu kepada SOP yang tertentu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dan berikutnya Ustaz, soalan yang datang daripada Izara Zulaika yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah ucapan yang paling sesuai bagi orang bukan beragama Islam untuk diucapkan apabila mereka meninggal dunia? Kerana ada segelintir di antara kita yang mengucapkan rest in peace ataupun RIP. Apakah ucapan itu sesuai atau bagaimana Ustaz? Mohon perkongsian ilmu. Syukran. Biar tahu, jangan keliru. 2 soalan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi boleh tak kalau kita nak pergi ziarah sahabat-sahabat kita, kawan pejabat kita, kawan baik kita, tapi dia bangsa lain, agama lain. Adakah dia termasuk dalam keadaan tadi perintah Nabi SAW itu? Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kita diharuskan untuk pergi ziarah sahabat-sahabat kita yang bukan dalam agama Islam. Tak ada masalah apa. Bahkan kalau dia mati pun boleh kita pergi ziarah dan beri penghormatan yang terakhir. Bagaimana ada seorang Yahudi yang meninggal dunia, lalu Nabi SAW bangun untuk memberikan penghormatan. Sekadar penghormatan. Sallallahu alaihi wasallam, kalau ada peluang sebagaimana Nabi SAW ketika menziarahi bapa saudaranya Abu Talib ketika di hujung usianya, Nabi SAW masih mendakwahkan kepada bapa saudaranya untuk mengikuti Nabi SAW. Aku akan jadi saksi padamu nanti di akhirat, aku akan menjadi pembela kamu di akhirat nanti. Tapi demikianlah keadaannya yang kita sedia maklum bahawa bapa saudara Nabi SAW tak menerima ajakan Nabi SAW tersebut. Seandainya kita punya peluang demikian kepada sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan kesakitan tersebut, untuk kita mengajak dia untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada agama, itu yang lebih baik. Tetapi paling tidak kita berdakwah dengan menunjukkan bahawa orang Islam ini juga sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat sallallahu alaihi wasallam mengambil berat kepada sahabat-sahabatnya. Tak juga amboi orang Islam ni, kalau kamu bukan Islam sakit sampai tak mau ziarah langsung, depa sombong, depa ingat macam tu. Paling tidak bila kita pergi tu sallallahu alaihi wasallam, dia akan rasa macam orang Islam ni pun rupa-rupanya dia ada satu disebut sebagai dakwah bil hal. Dakwah sebagai orang Islam ni dakwah dengan tunjuk kelakuan-kelakuan dan akhlak peribadi yang baik. Nah, sallallahu alaihi wasallam, kita pun kata mudah-mudahan nanti Allah memberikan kesembuhan kepada hang. Kita Allah sembuh. Allah tak mesti Allah bagikan kesembuhan kepada siapa yang dia kehendaki. Saya semat. Jadi subhanallah, mungkin itu salah satu metod dakwah. Boleh tak? Boleh. Kita menziarahi orang-orang yang sakit daripada orang-orang yang mati daripada kalangan orang bukan Islam. Boleh. Tetapi yang tidak boleh ialah dengan kita mengikuti ritual agama mereka. Yang itu tak boleh. Upacara dia. Kena pakai pakaian yang begini. Tak boleh. Orang dulu-dulu ambil upah pergi menangis orang dapat RM5. Menangis. Subhanallah, tuan-tuan. Kalau upacara yang berkait dengan upacara keugamaan mereka, maka haram untuk kita mengikuti. Nak main ni kena pakai baju macam ni nah. Pasal apa? Pasal agama kami suruh macam tu. Tak boleh. Masuk apa semua ni? Ni nak kena tunduk, kena angkat, kena buat macam ni, kena apa sebagainya. Pasal apa? Pasal tak boleh. Ada had dan limitasi dia. Betul. Sekadar untuk pergi ziarah, nak tunjuk penghormatan terakhir boleh, tetapi upacara apa saja yang berkait dengan ritual keugamaan, kita langsung tidak boleh melakukannya. Kena ingat yang tu baik-baik. Salih ala syamat. Okey. Apakah ucapan yang patut kita sebut bila sahabat-sahabat kita daripada bangsa ataupun agama yang lain meninggal dunia? Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh Ustaz? Boleh.
idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takat tu aja. Doa Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah dosanya, rahmati, tak boleh. Sebab dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rest in peace, kita doakan supaya dia dapat ketenangan di alam barzakh. Tak sesuai pula dengan apa yang Allah cerita dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW ceritakan bagaimana keadaannya orang-orang yang kafir kepada Allah meninggal dunia. Ustaz, entah-entah dia masuk Islam, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa mu'allahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Aku diperintahkan oleh Allah untuk merangi manusia sehingga dia mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Apabila dia melakukan yang demikian, maka terpeliharalah nyawanya dan harta bendanya, kecuali dengan hak Islam. Adapun apa yang ada dalam hati mereka, itu dia dengan Allah SWT. Kita tak tahu nak menilai apa yang ada dalam hati, melainkan apa yang kita nampak di pandangan mata kita. Kita nampak dia tu masih dalam keadaan agama dia, masih melakukan upacara agama dia, maka pada pandangan kita itu dia masih duduk dalam agama dia. Dalam hati dia beriman kepada Allah, dia tak beritahu kat kita. Hati dia utur-usuran dia dengan Allah SWT. Kalaulah dia telah masuk Islam, dia telah apa sebagainya, dan dia menyembunyikan keislaman dia apa sebagainya, kita tak tahu. Itu bukan hak kita untuk menilai. Maka itu dia dengan Allah SWT. Kita sekadar apa yang kita lihat sahaja. Maka sekadar mana ucapan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takat tu aja. Kita dah habis dah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, soalan Facebook sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah waktu-waktu yang tertentu kita dilarang untuk menziarahi orang yang sakit dan apakah alasannya? Mohon penjelasan, terima kasih. Dan Ustaz, sedikit mungkin komen daripada Ustaz, terkadang yang menjaga orang yang sakit tu juga, datang dari jauh ziarah, nak jaga orang yang sakit ni bukan satu benda yang mudah sebenarnya, Ustaz. Dengan kerenah layanan yang perlu kepada kesabaran yang begitu tinggi. Kadang orang hantar buah, dia yang makan, bukan orang sakit tu. Jadi perkara-perkara yang begini yang perlu dijelaskan oleh Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara perkara yang paling penting untuk kita menziarahi orang sakit ialah salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama, pendek dan jarakkan waktu untuk kita menziarahinya. Jangan terlalu kerap dan jangan memanjangkan masa. Ziarahlah dia pada waktu yang sesuai. Pi tengok dia, salli ala sayyidina Muhammad, tengok waktu yang sesuai. Pasal apa? Sebab orang sakit perlukan kepada kerehatan. Orang sakit perlu rehat. Maka subhanallah, yang paling penting, tanya dulu dekat keluarga dia, saya nak pergi ziarah ni, waktu mana paling sesuai untuk ziarah? Dia kata, saya ingat pukul 8 pagi tu, lepas dia sarapan pagi sikit tu, waktu tu eloklah kalau nak main ziarah waktu tu. Waktu tengah hari tu, nanti waktu dia makan ubat, dia nak kena rehat. Waktu malam nanti ni, waktu tu dia nak rehat, dia nak tidur. Jangan pi waktu lepas-lepas pukul 8, pukul 9 malam, lepas isyak pi. Sampai pukul 11 malam sampai. Kami ni main ni, kami satu habis tadi ada ceramah agama kat masjid, forum habis pukul 11. Ni kami semua JK Masjid Mezarah ni waktu ni lah 8 pun kawan tu duduk nak tidur dah. Satu batalion bawa ada orang solat semak, lepas tu sembang pula, ambil kerusi pula duduk tepi-tepi dia apa semua ni. Kita rasakan solat semak apa yang sedang berlaku sekarang ni apa semua. Ini semua apa. Tapi duk cerita dia tak mau dengar. Dia nak rehat. Dia jadi subjek pula. Jadi subjek pula dekat dia. Tak payahlah, kita tak payah duk sembang bab-bab macam tu. Subhanallah. Melainkan fokus kita pergi ziarah sekadar untuk salli ala sayyidina Muhammad, mendoakan kesejahteraan dia, menunjukkan keprihatinan kita yang kita mengambil berat tentang dia, salli ala sayyidina Muhammad. Dan itulah di antara cara yang kita kena buat salli ala sayyidina Muhammad bila kita menziarahi, sebab tujuan ziarah memberi ketenangan. Kalau tujuan ziarah bagi dia kusuk masa serabut, maka subhanallah lebih baik untuk kita tidak menziarahi. Bahkan subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok nah. Kata ulama, kata Ibnu Hajar Al-Haytami dia sebut, disunatkan untuk orang yang menziarahinya adalah daripada kaum kerabat ataupun sahabat handai yang mana dia berasa tenang. Salli ala sayyidina Muhammad. Bila ada kenalan yang menziarahinya dan berasa susah hati bila mereka tidak ada.
Rupa-rupanya yang disunatkan untuk ziarah ni kepada orang yang mai, bagi tenang kat dia. Jangan suruh musuh dia mai. Allah. Lagi dia rasa, oh aku tak suka dia tu lah apa semua. Lagi dia mai, lagi lusuh hati, jantung dia lagi laju lagi. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi subhanallah, maka yang mai itu disunatkan siapa? Orang yang memberi ketenangan. Kalau dia tak ada tu rasa dia susah hati. Itu yang terlebih baik. Salih al-Samad disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala. Mungkin terjawab nah. InsyaAllah mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah mudah-mudahan. Dan sebenarnya banyak lagi akan kita kongsikan dan soalan-soalan kita nak raikan, tapi kita nak berhenti ataupun kita nak tamat siaran kita di TV3, kita nak sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bertemu di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali dalam lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih atas kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami, dan kita masih lagi bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Dan Ustaz, telah banyak kita kongsikan pada pagi ini Ustaz, dan soalan pun cukup menarik. Alhamdulillah, kita nak ucap terima kasihlah kepada para penonton kita yang telah pun sudi menghantarkan soalan. Dan Ustaz, kita nak sambung perbincangan topik kita pada pagi ini untuk ibadah 7 perintah Rasulullah SAW, iaitu melawat orang sakit dan mengiringi jenazah. Dan di Facebook Ustaz, kita ada soalan Aiman Aizuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah amalan membaca surah Yasin beramai-ramai dalam talian, yakni melalui Google Meet, kepada orang sakit ataupun kepada jenazah dikira sebagai satu ibadah? Seperti dalam keadaan sekarang yang tidak mengizinkan kita untuk berziarah akibat daripada pandemik COVID-19. Dan adakah itu dikira sebagai cara untuk kaum keluarga dan kawan-kawan menzahirkan rasa simpati kepada pesakit? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Itu soalan Ustaz. Terima kasih saudara Aiman Aizuddin. Masya-Allah, apa ni prihatin dan mengambil tahu apa yang berlaku dalam situasi sekarang ni. Banyak yang berubah. Sebab tu ada flexibility dalam fiqh terkait dengan hukum-hukum apabila berlaku satu-satu perkara di tempat tersebut. Dalam urusan ibadat kita sendiri pun banyak yang berubah disebabkan oleh pandemik ni. Maka satu saja kelebihan. Ada satu kelebihan yang kita boleh ambil dan kita boleh ambil manfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salih al-Samad hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza maridhal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang hamba itu sakit atau bermusafir, maka akan ditulis baginya pahala seperti mana yang dia amalkan ketika dia bermukim ataupun dia sihat. Yang kita faham dan mafhum hadis ni, Dr. Anas dan semua sahabat-sahabat, apa dia? Kalau Allah, apa saja amalan yang kita biasa buat waktu kita sihat, tiba-tiba kita jatuh sakit, maka Allah tetap mengira pahala-pahala sebagaimana kita melakukan waktu kita sihat. Allahu akbar. Kan? Ni waktu kita ni tak boleh pergi masjid, tapi kita orang masjid, kita memang jenis orang semua jemaah di masjid. Maka selama kita tak boleh pergi masjid disebabkan pandemik itu, pahala kita sama aja Allah bagi. Tu kelebihan kita beramal dengan satu amalan dan kita tak mampu untuk buat. Sama juga dengan kes ni. Kalaulah kita biasa dulu waktu kita duduk dalam keadaan luar pada pandemik dulu ni, kita boleh pergi ziarah. Kalau ada orang sakit, kita pergi ziarah. Itu jadi amalan kita. Maka mudah-mudahan waktu kita tak boleh nak pergi ni pun, Allah akan mengira kepada kita pahala-pahala yang sama. Tapi kita usaha juga. Kita buat Google Meet lah. Kita berimpun lah ramai-ramai. Kita bakat-bakat baca surah Yasin.
nak mengambil kelebihan surah Yasin sebagaimana disebutkan dalam hadis, walaupun hadis kelebihan Yasin ini hadis dhaif, tapi masih jumhur menyebutkan bahawa masih boleh diamalkan kan. Salih alaihi Muhammad. Maka kita pun berhimpun, paling tidak salih alaihi Muhammad, pahala kepada kita yang membaca surah-surah daripada ayat-ayat Quran tersebut, Allah akan bagi dekat kita. Berhimpun ramai-ramai. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan, Allah mengira dia sebagai satu amal soleh, kerana itu sahaja yang mampu untuk kita buat dalam keadaan dan tempoh yang macam ni. Mungkin Salih Azmat, maka jangan risaulah Salih Azmat. Kadang-kadang orang yang sakit tu pun kita tak boleh nak pergi ziarah, tapi kita tengok melalui video call dan sebagainya. Salih Azmat, maka itu mungkin salah satu jalan ataupun cara kita menziarahi ni waktu ni dalam keadaan tempoh pandemik yang kita tak boleh bersemuka secara fizikal. Wallahu a'lam. Insya-Allah tabarakallah, norma baru sana, versi norma baru. Masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, ketabahan dan kesembuhan kepada mungkin para penonton kita yang menonton pada pagi ini Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita, tapi sebelum tu Ustaz, kita nak mention ataupun bacakan sekali lagi, dan kita nak mengajak kepada para penonton, jika anda ingin menonton Tanyalah Ustaz secara langsung dan juga video-video menarik mengenai soal jawab agama, anda boleh memuat turun aplikasi Waktu Solat Malaysia menerusi Apple Store dan Google Play Store. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita muat turun, kongsikan kepada sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan ramai yang sama-sama dapat mengambil manfaat daripada aplikasi yang kita bangunkan ini, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Rahimah Saud, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untunglah sesiapa yang dapat menyolatkan jenazah dan mengiringi jenazah ke kubur kerana dijanjikan dengan 2 qiraat. Soalannya Ustaz, bagaimanakah sifat dan perilaku pengiring jenazah untuk mendapatkan pahala 2 qiraat itu Ustaz? Biasa terdapat pengiring-pengiring yang mengiringi jenazah dalam keadaan sambil lewa, sambil merokok, na'udzubillah, bercakap dengan kuat dan berkarakter tidak sopan. Terima kasih Ustaz Dai, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah tabarakallah. Rahimah Saud, terima kasih atas soalan. Subhanallah, Allahumma salli alaihi, sambil bawa jenazah depa menari. Allahu akbar, viral tak? Viral pula tu menari, nampak nak tiru yang tarian apa benda tu kan. Astagfirullahalazim. Buat lawak Kak gelak, masya-Allah. Saya cuma turun naik atas tu, duduk atas tu, sokok merokok sebagainya, masya-Allah, tidak beradab. Betul. Maka apa tujuan kita ziarah tadi? Apa tujuan kita begitu? Tujuan dia ialah untuk menerima perintah Nabi SAW. Apabila kita melakukan sesuatu kerana Allah dan atas perintah Nabi, patut tak kita buat satu benda tu kemudian kita combine dengan benda-benda yang tak elok? Maka tak patut berlaku demikian. Bila kita niat satu benda atau urusan ibadat, maka tak patut kita melakukan perkara yang di luar daripada urusan ibadat. Jagalah adab. Bila kita duduk Salih alaihi Muhammad, tuan-tuan, betul saya pun tengok keadaan gelak kau sini orang duduk talqin ataupun sedang bagi tazkirah dalam majlis pengumuman tersebut, yang kat sana apa gelak kau sebagainya, Salih Muhammad sandak kat pokoknya sebagainya, Salih Muhammad, tuan-tuan, gelak kita makan sebagainya. Mungkin suasana dan adab itu tak patut kita lakukan, dan kita sendiri pun tengok, dan kita ni Allah bagi pada kita ni hati dan perasaan, kita pun boleh menilai apa yang patut buat, apa yang tak patut buat. Itu balik pada benda yang sebut tadi ni, kataballah innallaha katabal ihsanu ala kulli syai', sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap benda, dan atas ihsan tersebut maka cuba letak situasi depa tu dalam situasi kita dalam situasi patut tak kita buat demikian, maka tak patut, maka kita jangan melakukan perkara-perkara yang demikian. Nak mendapat full daripada ganjaran apa yang Allah janjikan dengan kirat pahala kepada orang yang menziarahi, menyolatkan dan juga mengiring jenazah ke perkuburan. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, tugas menjaga ataupun memelihara orang yang sakit ni bukan satu tugas yang mudah para penonton sekalian, kerana memerlukan kesabaran yang begitu tinggi, dan mungkin sedikit adab ataupun perkara yang orang kata apa, what do's and don't. Ni perkara yang boleh kita buat. Terutama kita kadang-kadang tu dia minta jiran nak jaga. Dia kata saya tak nak anak saya jaga, saya nak jiran saya jaga, kawan baik saya. Jadi mungkin ada sebab berlaku perkara sedemikian. Dan sebelum saya jawab soalan tu, kita raikan terlebih dahulu pemanggil di talian pada ketika ini, Haji Tokenun. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tokenun, sebut saya daripada Kedai. Ya, silakan Tuan Haji. Baik, Dai dan Ustaz Jeffrey. Saya nak tanya lah Ustaz, ada hari.
Bilakah patut kita nak bagi bagi ucapan takziah kepada jenazah? Memang ada sebenarnya dia dah pergi kubur dulu, dah tanam ke ataupun dah mati je bagi takziah. Itulah soalannya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang ringkas tetapi cukup menarik. Bila yang nak kena ucap tu Ustaz? Bila? Kan? Sebelum ke semasa ke selepas selesai perkebumian dan sebagainya? Soalan daripada Haji Tukinun kita. Bagus. Dan juga soalan yang saya ajukan tadi Ustaz. Baik, dia kata standby je, standby. Bila nak ucap takziah ni? Standby. Sekali ucap takziah awal sekali dia kata apa? Betul. Tak patut Awal sangat pula kan? sangat pula. Tak sabar-sabar tunggulah sat gitu kan. Tak pikir ke perasaan kami. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ucapan takziah itu diucapkan ketika kita mendengar akan musibah tersebut dah. Bila dengar dia sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un dah. Kemudian tiba-tiba dengar pula kata dia meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam, ulama menyebutkan takziah ini bermaksud satu ucapan yang diucapkan bagi menggembirakan hati mereka yang ditimpa musibah dengan galakkan untuk bersabar serta doa buat si mati juga ahli keluarga. Macam mana nak gembirakan hati dia? Orang kan sedang bersedih hati, paling tidak memberikan ketenangan. Tak apalah, jangan risau, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Dia mati pun elok dah, cantik dah, salih sumat waktu dulu dalam Covid ni apa sebagainya. Ini kan syahid apa dia panggil sebagai syahid akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti subhanallah wasallam mati pula dalam keadaan dia ditidurkan. Waktu ditidurkan, orang yang ditidurkan ni hebat. Betul. Sebab dia sempat mengucap di akhirat. Bukan senang nak dapat. Betul. Waktu nak tidur ni mengucap mengucap, dia pun mengucap asyhadu alla ilaha, dan itu perkataan terakhir. Man akhiru kalam bila ilah dakhala jannah, kata Nabi. Siapa yang akhir kalam dia dengan la ilaha masuk syurga dia. Ini kenikmatan dapat yang orang bukan senang orang dapat. Maka subhanallah, mati syahid disebab wabak pula. Semua kebaikan dia dapat. Kita pun pujuk-pujuk lah, tak apalah, insya-Allah baiklah untuk dia, saya cuma apa sebagainya. Itu di antara ucapan takziah. Maka Imam Nawawi rahimahullah dalam membicarakan dalam bab takziah ini, dia berkata, ketahuilah sesungguhnya takziah itu adalah bersabar dengan menyebutkan sesuatu yang baik, yakni untuk menghiburkan hati mereka yang ditimpa musibah, meringankan kesedihannya, dan ianya salah satu daripada perkara yang disunatkan. Ia termasuk dalam amar makruf dan mencegah kemungkaran. Kata Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu di antaranya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Maka ucapan yang patut kita sebut ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salli ala sayyidina Muhammad. Itu tuan-tuan, baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya tadi Da'i Anas tanya, kadang-kadang orang yang sakit ni dia memilih-milih pula. Orang tak maulah, yang ni tak maulah. Anak yang ni anak Kuala Lumpur nak turun jaga. Tak maulah saya. Yang ni yang bongsu lah kot tolong jaga. Kadang-kadang macam tu sensitif. Betul. Kalaulah ada di kalangan ibu ayah kita yang sakit, sebenarnya Allah memberikan peluang kepada kita untuk merebut ganjaran pahala yang sebesar-besarnya untuk berkhidmat kepada ibu dan ayah. Mungkin waktu dia dulu sihat-sihat, kita jarang ambil berat tentang dia. Bila kita jarang ambil berat tentang dia, waktu dia sakit dia tak cari kita. Tapi buktikan yang kita ni sebagai anak yang baik, di hujung usia dia kita nak jadi orang yang berkhidmat dengan dia. Tapi bila mak ayah kita sakit, kita buat. Lepas tu ulama kata apa? Orang kata, Salih Asy Muhammad, jangan jadikan mak ayah kamu tu bola. Bola sepak, tendang sana, tendang sini, tendang sana. Jangan jadi mak ayah kamu tu bola golf. Bola golf ambil pukul tung sekali terus masuk lubang. Yang tu yang dia makan kan. Jadi kata. Tapi jadikanlah mak ayah kita tu bola rugby. Bola rugby ni apa? Semua orang lari nak peluk bola tersebut. Sebab ganjaran pahala. Tapi subhanallah, tuan-tuan ingat, bila kita berhadapan dengan ibu ayah yang sakit, ujian dia sangat berat. Tuan-tuan boleh tengok anak beranak yang bergaduh disebabkan oleh jaga ibu dan ayah. Tapi ganjaran dia sangat besar. Kadang-kadang jangan terlalu berkecil hati dengan perkataan-perkataan ibu ayah yang sangat sensitif bila dia sedang berada dalam sakit, sebab itu sifat orang sakit. Tugas kita ialah untuk kita melembutkan hati dia, memujuk dia dan berkhidmat kepadanya. Mudah-mudahan itu menjadi khidmat yang terakhir seorang anak yang soleh kepada ibu dan ayahnya. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya dan menjadi panduan dalam kehidupan kita, dan banyak lagi akan kita kongsikan. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kita masih lagi berbicara topik ibadah, 7 perintah Rasulullah SAW melawat orang sakit dan mengiringi jenazah. Dan kita bersama dengan masih lagi bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar. Dan Ustaz, kita nak mengajak kepada para penonton terus kita berselawat kepada Nabi SAW kerana kita bakal beberapa hari saja lagi akan dipertemukan dengan bulan cinta, bulan rindu kita kepada Nabi SAW, iaitu bulan Rabiul Awal, yang mana tarikh keramat 12 Rabiul Awal yang dinanti-nantikan lahirnya seorang insan yang cukup agung, yang subhanallah sebagaimana kita semua tahu menjadi satu rahmat kepada seluruh sekalian alam, iaitulah baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan Fadil Ustaz, kita nak teruskan lagi soalan daripada sahabat kita. Kita nak raikan Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perkara penting yang terdapat dalam 7 perkara ketika menziarahi orang sakit atau orang yang meninggal dunia? Adakah kita dianjurkan untuk meminta orang sakit mendoakan kita, dan apakah hikmahnya? Terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Muhammad Hafizi yang bertanyakan soalan. Terima kasih juga pada semua sahabat-sahabat yang mengikuti dan istiqamah mengikuti secara langsung di kaca TV, tak pergi ke mana-mana, dan sahabat-sahabat mengikuti secara langsung di Facebook. Tahniah dan syabas, mudah-mudahan Allah menggunakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin, sebagaimana doa yang Nabi SAW ajar kepada kita setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Gunakan kepada kami rezeki ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, dan amalan yang diterima oleh Allah. Amin. Daripada 7 perkara yang Nabi SAW pesan dekat kita tu, kebanyakannya adalah untuk kita. Sebenarnya untuk kita bermuhasabah diri. Kita kena tengok daripada apa saja yang Nabi SAW perintah ni, bukan semata-mata untuk orang. Memang kita pergi ziarah tu untuk memenuhi hajat orang. Kita pergi ziarah orang sakit, kita untuk menggembirakan dia. Kita pergi menziarahi orang yang mati dan menguruskan dan sampai kepada kuburan dia, mungkin untuk memudahkan urusan dan memberikan kesejahteraan dan ketenangan kepada ahli keluarganya. Kita pergi, kita mendoakan orang bersih dan sebagainya. Semua tuntutan yang Nabi SAW perintah itu nampaknya banyak untuk orang, tetapi dalam keadaan tidak sedar Allah menyimpan rahsia itu di sisi kita. Untuk kita banyak bermuhasabah diri, untuk kita menilai diri, untuk kita menjadi seorang hamba yang terbaik, untuk menjadi seorang jiran yang terbaik, untuk kita menjadi seorang sahabat yang terbaik, orang mukmin yang terbaik. Maka kebanyakan daripada hikmah itulah untuk kita berbanding kepada orang yang lain. Maka carilah hikmah yang terkandung di sebaliknya. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, boleh tak kita nak minta tolong sahabat kita yang ditimpa musibah itu tolong berdoa dekat kita? Boleh, seandainya tidak menyusahkan dia. Tengok dia pun doa, pakai gas, tolonglah doa kat aku Ustaz. Ni aku ni duk cari calon bini tak jumpa lagi. Tolonglah doa Ustaz. Ni doa ni memanglah tuan-tuan, orang yang ditimpa musibah ni orang makbul doa dia. Makbul doa. Pasal apa? Pasal apa nak suruh dia tolong doa? Pasal dia sedang berhadapan dengan ujian dan Allah sedang mendengar doa-doa dia. Dan kita nak tumpang doa dia tu. Tengok dia pun, Ansar Jemaat dia kata, mailah tolong doa kat aku Ustaz. Dia panggil kita tolong doa kat dia bila kita ziarah. Jadi kita pun doalah, Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ada sebuah hadis Nabi SAW. Hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud rahimahullah. Doanya, ayatnya, hadisnya berbunyi, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, tidak seorang muslim yang menziarahi orang sakit yang belum sampai ajalnya, kemudian dia membaca doa ini 7 kali, nescaya akan disembuhkan penyakitnya itu. Riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Daud. Doanya berbunyi, as'alullahul azim rabbil arsyil azim an yashfiyaka. Doanya salli ala sayyidina. Macam mana doa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, as'alullahul azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan arasy yang agung, supaya menyembuhkan engkau 7 kali. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan untuknya. Salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, sebuah hadis riwayat Imam Muslim, salli ala sayyidina Muhammad, baca
apabila tubuh berasa sakit, letak tapak tangan di tempat sakit tu, kemudian baca Bismillah 3 kali, kemudian a'udzubillahi wa qadratih min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya daripada kejahatan yang aku dapati dan aku takuti. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu di antara doa. Selain pada kita doa kat dia, lepas doa kat dia semua salih alaihi Muhammad, doa hang pula lah doa kat aku. Tolonglah doa kat saya pula. Sebab apa? Sebab ni doa orang yang sedang ditimpa ujian, ditimpa penyakit ni makbul. Dia pun doa, ya Allah, berilah kebaikan untuk dia. Jangan dia doa apa, ya Allah, yang mana aku sakit ni bagi kat dia sama. Allah, bagi dia rasa sama tanggung. Jangan bagi dia rasa sama, betul sebagainya. Taklah macam tu. Tapi yang paling penting ialah kita mendoakan dia. Tuan-tuan nak dia doakan kita ataupun mendapat kebaikan-kebaikan daripada doa yang kita doa kat dia tu, tuan-tuan bangun pada malam hari, tuan-tuan duduk di luar daripada pengetahuan dia, tuan-tuan doa kat dia seikhlas hati, malaikat akan mengaminkan doa kita dan malaikat pula akan mendoakan yang seumpamanya untuk kita, lagi power. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Saya nak bagi pantun sikit Ustaz. Pantun? Mungkin boleh meredakan sedikit kesakitan para penonton kita yang mungkin menonton pada hari ini. Bunga melati bunganya lebar tumbuh satu di atas bukit. Sedih hati mendengar kabar orang tercinta terbaring sakit. Masya-Allah, tabarakallah. Ya Allah, mungkin ada dalam kalangan ahli keluarga kita, mak ayah kita yang nun kejauhan di kampung dan sebagainya, kita mendoakan kesihatan dan ketabahan hati buat mereka semua, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh mungkin kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat kita. Kalau ada kita nak raikan, dan kalau tak ada kita nak ajukan sedikit lagi lah. Mungkin ada doa-doa ataupun nasihat-nasihat Fadil Ustaz yang terakhir mungkin yang mungkin boleh dikongsikan kepada para penonton yang menonton kita untuk topik pada hari ini sebagai satu nasihat untuk renungan kita bersama Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang paling penting ialah kita mengambil iktibar dan pengajaran. Ya. Kita pergi menziarahi, jaga adab-adab kita bila kita menziarahi orang sakit, apatah lagi kita ketika menziarahi jenazah sallallahu alaihi wasallam. Ada hati-hati yang mungkin tersentuh dengan perkataan dan pembawaan kita pada ketika tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Pergi ziarah orang mati, tengok ada ahli keluarga dia, subhanallah, yang sedang bersedih dengan kematian tersebut, maka jaga perkataan, jaga sallallahu kelakuan kita dan sebagainya. Bila kita pergi ziarah orang sakit, orang yang sakit itu lagilah hati dia sangat lembut. Maka subhanallah, yang paling penting ialah kita berusaha sedaya upaya untuk memberikan khidmat yang terbaik dengan adab, dengan kelakuan, dengan perkataan yang terbaik supaya dapat memberikan ketenangan kepada orang-orang yang sakit tersebut. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz dan Dai? Alhamdulillah baik. Siapa di talian? Okey, saya ada ketuan daripada Johor, Abdul Jabbar. Nama Abdul Jabbar. Ya, silakan soalannya. Nak bertanya Ustaz, tadi Ustaz dia cakap kalau boleh yang ada musuh tu tak digalakkan untuk menjara ataupun menghina. Tapi kenapa tak boleh? Sebab mungkin musuh tu nak minta maaf, nak doakan antara salah seorang sama ada pesakit atau yang datang tu. Jadi itu saya nak selesai lah. Sebab yang kadang-kadang kita ni manusia kadang-kadang ada yang dia dah sakit baru nak jumpa, nak minta maaf lah. Itu yang pertama. Soalan yang kedua, solat jenazah, kalau yang nak ikut boleh tu tak faham nak baca yang rakan-rakan pertama rakan kedua tu kan, ikut imam ya dia okey kan. Lepas tu boleh ke atau diadakan ke ataupun nak kena lah tak digalakkan tu benda Ustaz. Itu tanya yang solat berat yang apa yang mengikut imam yang mana tak pandai nak tu kan. Assalamualaikum Ustaz dan Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Abdul Jabbar dari Keluang, Johor ni, panggil baru kita pada pagi ni. Masya-Allah, tabarakallah, luar biasa soalannya Ustaz. Saya tertarik dengan soalan yang kedua tentang solat jenazah tu. Mungkin sebagai panduan, mungkin ada lagi yang belum mahir dan sebagainya. Kerana mungkin tidak pernah melalui situasi bila ada kematian di keluarga, dan sekarang ni solat ghaib pun mungkin sedikit pencerahan juga daripada Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita patah balik kepada tadi perbincangan kita, kenapa disunatkan kepada orang yang menziarahi itu ialah orang-orang yang tenang hati dia bila diziarahi. Bila dia menziarahi itu dia rasa tenang. Sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tu tak ada, dia rasa macam susah hati.
Sebab tujuan kepada ziarah tersebut ialah untuk memberikan ketenangan kepada si sakit yang si pesakit tadi ni. Jadi jangan kalau boleh elakkan daripada Allahumma salli ala si Muhammad, yang hadir itu ialah orang-orang yang memberikan kepadanya kesusahan hati dia. Ada yang nak minta maaf waktu tu. Betul. Mungkin apa yang patut dibuat ialah pada ketika tersebut dia memohon maaf waktu sihat. Jangan tunggu orang tu sakit dah baru nak minta maaf. Allahu akbar. Ya, Ustaz Ahmad. Aku sakit hati betul dengan dia lah, geram tu ya, ni apa semua sebagainya. Nanti mati nanti aku doa masuk neraka apa semua. Lepas tu dengar-dengar dia sakit dah. Bila sakit dah, aku nak pergi jumpa dia ni minta maaf. Pasal apa waktu dia sakit boleh minta maaf? Pasal apa waktu dia sihat tak minta maaf? Kita ni subhanallah waktu hidup ni, waktu kita hidup ni, nak hidup tenang maafkan orang. Allahu akbar. Nak hidup tenang, maafkan orang, salli ala sayyidina Muhammad, dan minta maaf dengan orang seandainya kita melakukan kesalahan. Bagi bersih, bagi clear, maka hidup kita akan tenang. Bayangkan orang sakit, dia itu kita dengarkan dia sakit, tiba-tiba mati. Orang yang kita sedang bermusuh dengan dia, tiba-tiba mati. Waktu tu baru, ya Allah mati dah dia, aku tak sempat minta maaf kat dia. Allah. Pasal apa bila dia mati baru dia minta maaf? Pasal apa waktu dia hidup kamu tak pergi minta maaf? Pergi minta maaf siap-siap. Jangan ada bermusuh dengan orang. Itu sifat seorang mukmin. Jangan ada permusuhan dengan manusia yang lain. Salih Azim Muhammad. Nah, tuan-tuan sekalian. Baik, kalau ada juga pergi mintalah telefonlah keluarga dia, minta sembang-sembang apa semua. Saya ni ada masalah sikit dengan ayah apa semua. Betul. Kalau boleh sampaikan kepada ayah apa semua, bagi tahu kata saya minta maaf lah kalau ada salah-salah saya apa semua. Bagilah hadiah sikit dia bagi hadiah sikit apa sebagainya kan apa semua. Lepas tu bagi tahu kat ayah kata saya ada hutang kat dia apa semua. Suruh ayah halalkanlah hutang saya tu dan anda minta halal minta halal pula pada. Yang keduanya salih ala sayyidina Muhammad, betul tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang masalah kita ni ialah kita tak arif tentang solat jenazah. Ya. Yeah. Maka tuan-tuan belajarlah solat jenazah. Belajar solat jenazah. Kita dituntut untuk ada kematian pergi ziarah. Ziarah solat jenazah. Paling basic paling basic empat takbir tu saja. Allahu akbar, takbir rakaat pertama pula, jangan duk pi rakaat sujud pula. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua selawat kat Nabi, takbir ketiga baca doa, takbir keempat bagi salam, habis. Paling tidak yang basic macam tu. Kan, dan ada kalau seandainya ada solat jenazah, berlaku jenazah yang kita tak boleh untuk hadir padanya, tak boleh nak hadir pasal COVID sebagainya, maka kita disunatkan untuk melaksanakan solat jenazah ghaib sebagaimana yang Nabi SAW lakukan kepada sahabat ataupun Raja Najasyi yang dikhabarkan kepada Nabi SAW bahawa telah meninggal dunia. Maka insya-Allah buatlah sekadar yang kita mampu insya-Allah, dan tambah-tambah dalam waktu COVID ini banyak halangan-halangan yang berlaku, insya-Allah dengan niat yang betul, dengan usaha yang baik, insya-Allah Allah akan mengurniakan ganjaran pahala sebagaimana kita berada pada situasi ketika kita dalam keadaan kelapangan di luar pada COVID ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman dan memberikan kebaikan kepada kita atas apa yang kita kongsikan pada hari ini. Wallahu a'lam. Dan terakhir kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa ringkas, mudah-mudahan Allah Taala berkati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz atas kesudian berkongsi pada hari ini, dan esok sebagaimana jam dan juga waktu yang sama kita akan bersama dengan Da'i Hadari untuk topik tiada jantina ketiga bersama dengan Ustaz Amran Yusof selaku panel undangan. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.